So jadi malam ni semalam kita dah bincang tentang pengertian sebelum nak solat tu ada syarat dia. Ada rukun dia. So syarat dengan rukun. Syarat tu benda yang kita buat sebelum kita nak solat. Manakala rukun tu ketika tengah solat tu, masa kita masuk dalam solatnya, yang tu dipanggil rukun. Pasal apa dia tak sama? Rukun iman lain, rukun Islam lain, rukun solat lain pula. Rukun iman baca je. Sama beriman. Amantu billah wa malaikatihi. Oh, bukan baca macam tu. Rukun iman ni bukan suruh baca, saya suruh hafal. Suruh faham. Suruh beriman kepada Allah. Beriman kepada para malaikat. Beriman kepada kitabullah. Beriman kepada para rasul. Lagi, beriman pada hari akhirat. Lagi, beriman pada untung baik, untung jahat. Yang ni qada dan qadar itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu rukun dia. Rukun apa ni? Ihsan pula. Ada dua. Apa dia? Pertama, iman dan taat. Yang keduanya, kufur dan maksiat. Jadi nak buat macam mana rukun ihsan ni? Kena duduk atas tempat iman dan taat. Kena tinggal kufur dan maksiat. Dalam hati kita ni ada satu tempat ya. Kalau iman taat masuk, kufur maksiat kena keluar. Kalau kufur maksiat masuk, iman kena keluar. Dia tak ada cerita, aku ini iman ada sekerat, ni maksiat ada sekerat. Tak boleh. Ada iman lah. Tak adalah maksiat duduk dalam hati tu. Itu benda yang kita nak kena faham baik-baik. Persoalan iman dengan ni, rukun, maksud dia rukun tadi. Rukun. So rukun adalah perkara yang kita kena buat. Okay. Semalam ni kita straight forward. Kita terus kepada rukun solat dulu. Ni sebenarnya saya rasa kita dah solat dah. Semua. Cuma yang kita nak review balik kan. Mungkin adalah. Biasalah kita ni bukannya hafal semua. Kalau suruh hafal rukun 13 jenuh sekarang. Baik. Jadi rukun solat itu adalah perkara yang sebahagian daripada solat dan bergantung kepadanya. Sah solat itu. Rukun solat ni maknanya perbuatan solat tu yang terdiri daripada beberapa perkataan dan juga perbuatan. Itu rukun dia. Dan juga dia ada 3 nanti rukun kita akan pecah. Jadi secara umumnya kalau tanya rukun tu apa? Beberapa perkara yang sangkut paut dengan lidah, lisan dan juga dengan anggota jawarih, dengan perbuatan tu. Begitu. Kemudian solat secara amnya mempunyai 13 rukun yang terdiri daripada beberapa bahagian. Secara amnya ada 13. Tapi secara khususiahnya ada ulama kata 19. Ada ulama kata 17. Kita nak ambil yang mana? Yang 13 ke? Yang mana? Kita belajar dulu. Kita belajar bagi faham dulu. 13 ke 19 kan kita bagi faham dulu. Baik. Jadi yang dikatakan kategori itu adalah rukun. 3 rukun ni, rukun qalbi, rukun fi'li, rukun qawli. Orang nak semayang dia kena tahu 3 rukun ni. Ada orang tanya pula tu. Ustaz, kalau saya tak tahu rukun qalbi ni macam mana Ustaz? Atau rukun fi'li ni macam mana Ustaz? Contoh. Tanya, salah. Tak faham, tanya. Baik. Bagi yang tak faham qalbi, sama dia kena mengaji bagi faham. Sama dengan fi'li, sama dengan qawli. So kesimpulannya kena mengaji. Kena mengaji. Mengaji malam ni pun tak apalah mengaji. Bukan kita nak cerita tinggi-tinggi pun. Saya pun tak kuliah tinggi-tinggi. Kita nak cerita bahagian fardu ain dulu. Kita ni dalam kategori sedang jadi orang yang mubtadi. Nak belajar tentang fardu ain dulu. Nak sembah fardu kifayah. Macam mana? Fardu ain pun tak lepas lagi. Baik. So jadi qalbi ni dia berasal daripada perkataan qalb. Qalbu. Qalbu tu hati. Hati. Qalbu tu hati. Yang ni rukun yang berasaskan kepada rukun hati. Ada ke? Ada. Tak ada pula. Kita tengok satu persatu. Baik. So ingat bila kata rukun qalbi, rukun hati. Bila kata rukun hati ni, ia tertakluk ia di bawah rukun, di bawah sifat ilmu bagi Allah.
Semua benda kita Sebab beli. kita sembahyang ni kena ingat kita terkait dengan sifat-sifat, dengan sifat dan perbuatan bagi Allah. Bila rukun hati, tak nampak kan? Kita bukan nampak rukun hati ni duduk di mana. Tak nampak rukun hati. Maka yang mengetahui rukun hati kita Allah Ta'ala. Maka kena rasa kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam hati kita. Baik. Yang kedua rukun fi'li. Apa makna fi'li? Fi'al. Berasal pada perkataan fi'al. Maksudnya perlakuan atau kelakuan. Rukun ini pula berasal kepada perbuatan anggota badan. Anggota badan kita yang kita bergerak tu, kaki akad, takbir, rokok, sujud, iktidal tu semua perbuatan lah tu. Maka dipanggil rukun fi'li. Jadi perbuatan, pergerakan anggota badan atau tindakan tubuh itu menceritakan rukun tersebut. Macam mana nak cerita pasal rukun? Rukun fi'li ni. Buatlah perbuatan. Berdiri betul contoh. Berdiri betul. Rokok. Tu perbuatan. Tu rukun dia. Tu rukun dia. I'tidal. Sujud. Duduk antara sujud. Duduk tahiyat contoh. Itu semua adalah rukun. Rukun ni dia menceritakan tentang sembahyang tu sendiri. Sebab tu sembahyang ni bila kita sembahyang orang yang sembahyang ni dia tak nampak lain, dia nampak dia hanya tinggal sembahyang je. Dia tu duduk ingat kat Allah je hati dia tu. Jadi dia lidah dia baca. Lidah tu rukun apa pula? Rukun fi'li. Rukun qawli. Rukun qawli lidah. Jadi 7. Dia 6 anggota jawarih yang melaksanakan rukun fi'li ni. Baik, kemudian selepas itu dia baca apa pula? Iaitu rukun yang ketiganya yang dipanggil rukun qawli. Apa makna rukun qawli? Rukun qawli itu berasal daripada perkataan qaul. Qaul ni apa dalam bahasa Arab? Kata-kata. Qaul ni kata-kata. Jadi rukun qawli ini adalah rukun yang berasaskan kepada sebutan dan bacaan. Sebutan dan bacaan. So bila kita menyebut, kita membaca sebutan-sebutan tu, maka tu dikatakan rukun qawli. Contohnya kita membaca suratul Fatihah contoh. Baca surah Fatihah. Surah Fatihah kita baca macam mana? Surah Fatihah tu yang sabit dengan lidah, dengan lisan kita. Maka dia duduk dalam rukun qawli. Nanti kita tengok satu-satu berapa rukun qawli dalam sembahyang. Jadi kalau contoh Fatihah tu, Fatihah ni dia dalam contohnya kan, ayat dalam surah Fatihah ni ada 7 ayat. Dia ada 7 ayat. Kemudian dia mempunyai 25 perkataan dalam Fatihah. Dan bersama bilangan huruf ada 156 huruf. Maka zikir yang diriwayatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam digunakan bagi menggantikan bacaan untuk orang yang tak berupaya ataupun tak tahu baca Quran. Dia nak sembahyang juga. So dia nak baca apa? Dia adalah bacaan dia tu. Bacaan dia nanti kita ajar kemudian dah. Bacaan dia tentang subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah masya Allah kana wa ma lam yasha wa lam yakun. Jadi kalau yang tak hati kita ajar bacaan tu. Dia baca tu subhanallah alhamdulillah. Sebab kena baca sampai nak habiskan, nak cukupkan ayat yang 156 huruf dalam Fatihah tu. Ini bagi yang tak reti baca langsung dah, tak tahu, tak boleh ajar, memang tak boleh baca Fatihah. Nak sembahyang juga, maka dia ajarnya macam itu. Nanti kita cerita kemudian nanti. Satu persatu. Banyak ada dalam soalan-soalan ni. Macam solat tentang masalah orang sembahyang jemaah, masalah masbuk dengan muafiq ni kan. Ada sampai 186 masail. 186 masalah yang terdapat di dalam masalah solat. So jadi orang yang nak solat jemaah contohnya kan. So dia kena faham hukum masbuk dengan muafiq. Apa dikatakan masbuk? Contoh orang yang masuk kelewat. Muafiq ni orang yang bersama-sama takbir iman. Macam mana pula hukum dia?
Orang yang jadi imam muafiq, macam mana hukum ni pula? Contohnya, orang masbuk. Dia datang lambat, imam tengah solat dah baca, dekat baca surah dah habis, waladdallin. Amin. Dia pun Allahu Akbar kabira, walhamdulillah kasira. Imam baca surah. Surah pula pendek, rakaat yang kedua dari imam. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kemudian imam pun rokok. Maka makmum masbuk tadi pun dia pun turut rokok juga. Kenapa dia rokok? Dengan bahawasanya pengetahuan dia, apabila dia orang masbuk, dia rokok, dia tak sempat baca Fatihah, imam rokok, dia kena rokok sebab imam menanggung bacaan Fatihah dia. Sebenarnya, kalau dia masuk lambat, kalau dia baca Fatihah, dia orang masbuk. Masbuk ni masuk kemudian. Dia baca masbuk, dia baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Nah, kemudian imam Allahu Akbar. Imam rokok. Orang masbuk, bila dia baca Fatihah tak habis, dia terus rokok. Jangan duduk habis juga Fatihah tu. Sebab Fatihah dia tadi akan ditanggung oleh imam. Ni tak. Tu imam dah rokok, dia tak rokok lagi. Bila imam i'tidal, Sami Allah liman hamidah, lebuh solat dia. Tak dapat solat, jemaah. Sujud rokok je lah. Tetapi sekiranya dia membaca doa iftitah, dia tak boleh rokok. Sebab dia tak tanggung oleh imam iftitah dia. Pasal benda tu sunat. Sebab tu kalau kita masuk lambat, jangan duk baca doa iftitah. Baca Fatihah terus itu. Melainkan orang yang muafiq. Orang muafiq tak apa. Orang muafiq pula ada masalah dia pula. Dia tidak boleh melewati dia daripada 3 rukun yang panjang. Itu kita bincang nanti dalam masbuk muafiq nanti. Macam mana nak jadi orang masbuk dengan orang muafiq. Kalau kita mengaji bab dia, ada 186 tak silap saya masalah bagi orang yang masbuk dan orang muafiq. Tetapi yang di Malaysia ni tak banyak sangat. Di Mekah banyak. Di Mekah hampir 100 lebih. 100 lebih masalah masbuk muafiq di Masjidil Haram. Masjidil Haram di Makkahul Mukarramah sahaja. Bukan di Madinah. Di situ banyak punya hukum hakam dia dalam masalah masbuk muafiq ni. Tapi kalau kita di masjid biasa ni, tak banyak saya ingat adalah dalam 450 juga. Masalah tu nak kena faham satu. Gitu. Jadi banyaklah masalah mengaji ni, sembahyang pun banyak. Baik. Kemudian jadi itulah 3 rukun. Rukun qauli rukun kata-kata mana yang terbit daripada lisan, lidah, itu nama dia qauli. Dah hafal dah malam ni? Okey. Jadi rukun qalbi, rukun hati. Dalam sembahyang mana rukun hati? Ada rukun hati kan dalam sembahyang? Ada. Apa tak ada pula? Hati lah. Apa yang hati buat? Ada beberapa tempat hati buat. Hati buat beberapa tempat? Rukun hati. Pertamanya niat. Niat. Innamal a'malu binniat. Amal tu dengan niat. Jadi niat. Niat solat ni pelik sikit lah. Dia bukan macam niat kita puasa. Sahaja nawaitu sawma ghadin ana da'i fardhi syahri ramadhana hadhi sanati lillahi ta'ala. Saja aku berpuasa besok hari daripada fardu bulan Ramadan. Tapi niat dalam sembahyang lain. Niat dia ketika di dalam takbiratul ihram. Ketika dia menganggap takbiratul ihram tu serentak di situlah berlakunya niat. Dalam takbiratul ihram tu niat dia. Dia lain sikit kat situ. Tak sama macam niat benda-benda lain. Jadi itu benda dia. Kemudian perkara hati, perkara kalbu ni dalam ibadat dia, itu dia nama dia qalbi. Satu lagi, tertib. Tertib juga dikira perkara hati. Sebab apa? Sebab tertib ni yang dulu didulukan, yang kemudian dikemudiankan. Tak boleh. Tahiyat akhir buat dulu, tahiyat awal buat kemudian. Tak boleh. Dia kena ikut tertib rukun tu.